Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Semalam, mata wang Eropah naik sedikit tetapi kemudian meneruskan pergerakan menurunnya dalam sesi Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun penunjuk makroekonomi yang lemah dari Amerika Syarikat tidak membenarkan dolar Amerika Syarikat menembusi di bawah paras 1.0477 dan mencapai tahap sokongan yang lebih kukuh. Dinamik pound British adalah serupa tetapi penurunannya lebih ketara daripada euro. Apabila sesi Amerika Syarikat dibuka dan data tentang KDNK dikeluarkan, pound sterling berjaya mengurangkan beberapa kerugian. Permintaan untuk dolar berkurangan berikutan statistik suram mengenai ekonomi Amerika Syarikat. Oleh itu, Jabatan Perdagangan melaporkan bahawa keluaran dalam negara kasar secara tidak dijangka merosot pada kadar tahunan 1.4% pada suku pertama berbanding anggaran awal keuntungan 1%. Menariknya, ekonomi Amerika Syarikat berkembang hampir 7% pada akhir tahun lalu. Ramai yang menyedari bahawa kemerosotan dalam pertumbuhan disebabkan oleh lonjakan mendadak dalam import di tengah-tengah peningkatan permintaan berikutan pandemik serta kejatuhan mendadak dalam import ditambah dengan kadar simpanan inventori yang perlahan. KDNK tahunan meningkat sebanyak 3.6%. Ukuran permintaan dalam negeri meningkat pada kadar 2.6% pada suku keempat. Ini menunjukkan bahawa ekonomi Amerika Syarikat agak stabil. Walau bagaimanapun, Amerika Syarikat melaporkan peningkatan dalam tuntutan pengangguran awal mingguan. Semua ini mengurangkan permintaan untuk dolar Amerika Syarikat. Kalender makroekonomi hari ini penuh dengan keluaran berita penting daripada negara anggota EU. Pedagang perlu mengambil perhatian terhadap data KDNK dan perbelanjaan pengguna untuk Perancis, Itali, Sepanyol dan Jerman. Selain itu, kawasan Euro bersedia untuk mengeluarkan indeks harga pengguna dan data KDNK yang disemak. Pertumbuhan harga pengguna di 19 negara yang berkongsi Euro dijangka meningkat kepada 7.5%. Ekonomi zon Euro diramalkan berkembang sebanyak 0.3%. Walau bagaimanapun, jika bacaan ternyata lebih buruk daripada jangkaan, Euro akan berada di bawah tekanan sekali lagi dan dolar akan meneruskan aliran kenaikan harganya. Tambahan pula, Amerika Syarikat akan melaporkan data tentang pendapatan dan perbelanjaan peribadi. Peningkatan dalam bacaan ini bermakna pengguna tidak bercadang untuk mengurangkan perbelanjaan walaupun dalam keadaan inflasi yang melonjak. Manakala penurunan tentang pendapatan dan perbelanjaan peribadi pula boleh menyerit dolar ke bawah. Di samping itu, Universiti Michigan bersedia untuk menerbitkan indeks sentimen pengguna dan pengukur jangkaan inflasi. Walau bagaimanapun, laporan ini kurang berkepentingan dan tidak mungkin mempunyai kesan yang teruk terhadap sentimen pasaran. Dari sudut pandangan teknikal, saya fikir kita seharusnya memberi tumpuan pada tahap rendah tahunan baharu 1.0477 yang bertindak sebagai sokongan. Garis tengah 1.0516 dan sepadan atas julat sisi pada 1.0557. Jika harga merosot ke 1.0516 dan membentuk false breakout dalam dagangan awal Eropah, ia akan membentuk satu kebarangkalian untuk pembelian bergantung pada pembetulan 1.0557 dan kenaikan seterusnya sehingga 1.0588. Pada tahap 1.0588, saya mengesyorkan untuk menjual pasangan tersebut ketika rebound dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penjualan di 1.0557 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Sudah tentu ramai yang akan bergantung kepada statistik pertumbuhan ekonomi di kawasan Euro dan negara anggotanya. Jika harga jatuh di bawah 1.0516 dan mengujinya dari bawah ke atas, jumlah penjualan akan meningkat. Dalam kes ini, Euro mungkin menghampiri 1.0477, kemudian menembusi tahap di bawahnya dan meneruskan kerugian sehingga 1.0426 dan 1.0394. Pada tahap ini, pedagang boleh membuat pembelian ketika rebound dengan mengharapkan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Selain itu, pembeli dolar mungkin mula mengunci keuntungan. Ini boleh membawa kepada lantunan yang lebih ketara dalam Euro ke kawasan 1.0557 dan 1.0588. Sementara itu, pound British mencecah paras terendah tahunan baharu, hampir jatuh ke tahap pusingan 1.2400, tetapi kemudian memasuki pembetulan menaik.
False breakout di 1.2478 pada separuh pertama hari atau penyatuan harga di atas 1.2434 akan mewujudkan isyarat beli yang kuat. Dalam kes ini, pound sterling berkemungkinan besar akan meningkat sehingga 1.2594 dan 1.2640. Pada tahap 1.2640, saya cadangkan untuk membuat penjualan di rebound. Penjualan di 1.2594 dan 1.2534 boleh dipertimbangkan hanya ketika false breakout. Jika mata wang British berada di bawah tekanan sekali lagi, kemudian menetap di bawah 1.2478 dan mengujinya dari bawah ke atas, kekuatan untuk penjualan akan semakin meningkat. Oleh itu, pasangan mata wang pound dolar akan menuju ke tahap rendah 1.2414 dan kemudian menuju ke tahap 1.2396 dan 1.2321. Pada tahap 1.2321, saya fikir ia adalah satu keputusan yang bijak untuk membuat penjualan di rebound. Pembelian di 1.2396 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Semoga berjaya. Selamat berhujung minggu.